Tiada perubahan Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Seri Haji G kekal Ketua Menteri. Pusat Koordinasi Data Nescom bantu salur maklumat pantas berkaitan bencana. Assalamualaikum dan salam perpaduan berita wilayah edisi Jumaat 6 Januari 2023 membawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Nurul Hidayah Nawai lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Jakim mengisi paparan hari ini. Terus setia 1 jam bersama berita wilayah. Tiada sebarang perubahan berlaku dalam Kerajaan Negeri Sabah. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, situasi politik Kerajaan Sabah ketika ini kekal stabil dan tenang. Datuk Seri Anwar turut memaklumkan telah menghubungi beberapa pemimpin Sabah dan menasihati pihak berkenaan untuk berbincang dengan baik sekiranya mempunyai isu tertentu. Okey, Sabah. Saya hubungi semua Datuk Seri Haji G, Ketua Menteri, Saudara Syafiee, Bob Mokhtar dan bincang dengan Datuk Seri Zahid, Anthony Loke dan nampak keadaan tenang sementara ini dan saya tidak fikir ada apa-apa yang gejolak yang berlaku setakat ini. Cuma dimaklumkan ada beberapa isu, saya minta Ketua Menteri bincang dengan baik rakan-rakan di negeri Sabah. Perdana Menteri berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Bukit Aman, Ibu Negara. Terdahulu, Datuk Seri Anwar sempat meluangkan masa menjamu selera di Tanglin. Kementerian Kesihatan terus memperkukuh kesiapsiagaan bagi berhadapan kemunculan subvarian Omicron yang baru. Menterinya Dr. Zaliha Mustafa berkata beberapa langkah telah diambil berdasarkan pengalaman berhadapan varian Delta terdahulu. Ia termasuk menilai secara dekat perkembangan mutakhir, mengukuhkan aktiviti surveillance di pintu masuk utama negara serta saringan ke atas pengunjung bergejala. Selain melakukan penilaian strategi kawalan dan pencegahan berdasarkan data saintifik. Ini adalah untuk sebenarnya mengawal risiko jangkitan COVID-19 dan melindungi sistem kesihatan awam negara di samping mempercepatkan proses pemulihan kehidupan sosial dan juga ekonomi negara kita. Bagi mereka yang berisiko dan mempunyai penyakit-penyakit komorbid, kita sangat menggalakkan untuk mengambil suntikan COVID-19 tambahan, the booster, bagi menggalakkan tahap imuniti terhadap jangkitan. Ketua Pengarah Kesihatan. Beliau menyatakannya pada Majlis Amanat Tahun Baharu 2023 KKM di Putrajaya. Majlis mengucapkan selamat datang kepada yang... Baik saudara, dalam perkembangan lain, Pengarah Kesihatan Negeri disaran meneliti semula keperluan untuk melanjutkan waktu operasi klinik kesihatan bagi mengatasi isu kesesakan di Jabatan Kecemasan. Tindakan bertujuan mengalihkan pesakit yang dikategorikan sebagai kes bukan kritikal untuk dirawat di klinik tersebut. Saya mencadangkan kalau ada, memang ada, saya ingat pengarah-pengarah negeri yang dengar daripada seluruh negara ni, pengarah negeri kesihatan negeri meneliti semula keperluan klinik kesihatan yang berhampiran seperti KK yang di bawah seliaan masing-masing beroperasi secara extended hours. Laporan Ketua Audit Negara 2019 mendapati kesesakan berlaku di Jabatan Kecemasan dengan tempoh menunggu melebihi 6 jam. Sementara itu, KKM membuka permohonan untuk mengisi lebih 4,000 kekosongan jawatan tetap sebagai pegawai perubatan, pergigian dan farmasi. Permohonan dibuka bermula hari ini hingga 21 Januari.
Negeri Sembilan Command Center NESCOM diwujudkan sebagai pusat koordinasi maklumat dan logistik bagi menghadapi sebarang bencana. NESCOM berfungsi sebagai pusat mengumpul data berkaitan seperti paras air sungai, tanah runtuh, keadaan jalan dan ramalan cuaca. Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun berkata fungsinya dapat menyalurkan maklumat lebih cepat dan tepat untuk membantu masyarakat serta pasukan keselamatan yang bertugas di kawasan bencana. Dengan adanya penubuhan ataupun NESCOM ini dapat mempercepatkan apa juga keperluan ketika itu. Keperluan untuk bantuan disegerakan, bagaimana keperluannya, keperluan daripada segi logistiknya, dari segi keanggotaannya dan apa keperluan sebenarnya. Jadi ini akan dapat membantu kita semua untuk pastikan bahawa ini dapat membantu rakyat di luar sana yang menghadapi bencana. Apabila kita diperlukan, kita bersedia. NESCOM merupakan nilai tambah kepada pelan bencana yang ada di seluruh negara yang akan beroperasi 12 jam sehari. Dan jika berlaku bencana yang berterusan, ia bakal beroperasi 24 jam. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA menafikan dakwaan pengedaran sebarang borang pendaftaran bantuan banjir monsun timur laut. Dalam satu kenyataan, pihaknya memaklumkan urusan berkenaan berdasarkan senarai Ketua Isi Rumah yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jelasnya, penduduk terjejas banjir yang tidak berpindah ke pusat pemindahan sementara boleh mendaftar dengan Ketua Masyarakat atau di pejabat daerah mengikut lokaliti. NADMA menegaskan pihaknya tidak terlibat dalam proses pendaftaran, kelulusan dan agihan bantuan. Orang ramai diminta menghubungi pejabat daerah terdekat untuk sebarang urusan berkaitan bantuan banjir. Kelantan antara negeri teruk terjejas banjir bulan lalu. 30,000 penduduk daripada 10,000 keluarga terjejas dan lebih mendukacitakan musibah banjir turut meragut nyawa termasuk rugi besar akibat kerosakan harta benda. Penduduk mendakwa sistem perparitan dan saliran tidak terancang antara punca penempatan mereka dinaiki air. Kita ikuti laporan yang disediakan wartawan Fikri Zaib. Walaupun badai melanda itu tidak seteruk bah kuning pada 2014, ia memberi kesan terutama di kawasan yang dianggap bebas banjir sebelum ini, khususnya di jajahan Kota Baru. Dakwa penduduk belum ada penyelesaian secara menyeluruh diambil kerajaan negeri, khususnya pihak berkuasa tempatan berhubung masalah perparitan berkenaan. Lah dengan lokal rasanya. Lokal sombak lah kalau tidak. Tak ada banjir juga. Tak ada banjir. Lah kalau boleh kat korek lokal lah. Suruh air tu mengalir molek-molek sikit. Barulah air tak lekat kata. Memang tak jangka pun masuk dalam rumah. Tapi boleh masuk dalam rumah. Selalu air kat luar, takung. Harap nak simpan semua. Biar aja. Biar aja. Yang tu pun baru naik rumah baru-baru, jadi air ni nak lintas ke sana tu tak lancar. Jadi muka akak ni rumah belok mula-mula kan mestilah rendah pada orang lain. Kalau hak ni memang tak jangka langsung lah, masa tu akak balik Tan Merah. Sebab biasa-biasanya kalau hujan tempatan gini, dia cuma kakak pukul lali adalah naiknya. Kawasan ni kat rumah kat. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Kelantan, Kamal Mustafa berkata pihaknya memandang serius isu perparitan dan saliran di negeri ini. Katanya satu pelan induk saliran mesra alam yang komprehensif bagi Bandar Kota Baru telah diwujudkan sejak 2019 untuk mengatasi dan mengurangkan risiko banjir untuk tempoh jangka panjang. Di bawah pelan itu, JPS Negeri mengenal pasti 595 lokasi tumpuan banjir kilat dan sederhana di seluruh negeri yang perlu diberikan perhatian. Pelan sama juga dijangka diwujudkan untuk 7 bandar lain di Kelantan bermula tahun ini. Bila kita sebut hal sistem saliran, banyak isu-isu juga yang berkaitan dengannya. Dia juga timbul sebagai isu operasi dengan penyelenggaraan. Dia juga timbul daripada isu reka bentuk. Kapasiti longkang sedia ada negeri Kelantan ni amat terhad.
Jadi untuk pembinaan baharu, dalam kajian ini kita telah kenal pasti pun kapasiti dan jajaran sebenar yang longkang-longkang yang harus dibina. Jadi kalau kita setiap agensi atau jabatan yang dapat peruntukan tu membuat longkang tu mengikut spesifikasi jajaran dan kapasiti kita, insya-Allah benda ni boleh dapat diatasi lah. Yang kedua juga, kita juga harusnya menyenaraikan segala keperluan untuk setiap agensi itu mengikut keadaan tempat yang mana dia patut diselenggara. Pada masa sama, pihaknya juga telah mengambil langkah penyelesaian jangka pendek termasuk melaksanakan kerja-kerja naik taraf sistem peparitan dan pengairan seluruh negeri. JPS Negeri turut menerima kelulusan peruntukan bagi pelaksanaan kerja-kerja penyediaan longkang baru dan sebagainya melibatkan beberapa lokasi tumpuan di jajahan Kota Baru. Sebelum ini, Timbalan Menteri Besar Datuk Muhammad Ammar Ni Abdullah berkata, kerajaan negeri mengenal pasti beberapa kawasan hotspot di negeri ini dan sudah meluluskan peruntukan untuk menyediakan parit, saliran dan longkang di beberapa kawasan tertentu. Fikri Zaib, Berita ATM. Baik, seterusnya kita ikuti perkembangan cuaca semasa bersama pegawai Met Malaysia, Rashdam Amirul, Rashdam Roslan. Silakan, Rashdam. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada petang ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini, angin masih lagi bertiup dengan kelajuan yang agak kencang sekitar 40 hingga 60 km sejam. Selain itu, dapat diperhatikan juga ketika ini terdapat penumpuan angin di sekitar perkapalan Laut Cina Selatan. Oleh yang demikian, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelombang peringkat pertama dan juga kedua melibatkan kawasan-kawasan yang berwarna berkenaan. Keadaan ini akan berkuat kuasa sehingga ke 8 Januari nanti. Oleh yang demikian, keadaan ini adalah amat berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada petang ini. Dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan hampir kesemua negeri di semenanjung Malaysia yang mana kami jangkakan keadaan hujan ini akan beransur pulih menjelang awal malam nanti. Namun demikian, hujan yang sedang berlaku melibatkan kawasan di sekitar Kelantan dan juga Terengganu dijangkakan keadaan ini boleh berlanjutan dalam tempoh masa yang agak lama. Oleh yang demikian, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran hujan berterusan peringkat waspada melibatkan sebahagian kawasan di Kelantan dan juga Terengganu sehingga ke tengah malam esok. Oleh yang demikian, dinasihatkan kepada penduduk di kawasan yang terlibat agar sentiasa berwaspada dan mengambil langkah yang berjaga-jaga dalam menghadapi keadaan cuaca yang tidak diingini berlaku. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula, dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian pedalaman, pantai barat dan juga Kudat di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian Mukah dan juga Kuching. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini juga dijangka akan beransur pulih menjelang awal malam nanti. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada petang ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum.
Baik, terima kasih Matt Malaysia. Kita ke perkembangan seterusnya. Kementerian Perdagangan dan Komoditi akan mengkaji produktiviti hasil pengeluaran tanaman pekebun kecil bagi meningkatkan pendapatan sekaligus membantu keluar dari garis kemiskinan. Bagaimanapun, pekebun kecil juga diminta tidak hanya bergantung kepada satu jenis tanaman sahaja. Kita kena mencari jalan bagaimana kita nak tingkatkan produktiviti hasilan mereka, right daripada penghasilan benih dan juga proses penanaman, pemeliharaan dan juga akhirnya proses pengeluaran supaya kita dapat melihat bagaimana kita nak tingkatkan pendapatan para penanam pekebun-pekebun kecil. Terdahulu, beliau mengadakan lawatan kerja ke Lembaga Lada Malaysia MPB Cawangan Sibu. MPB turut mempertimbang jenis tanaman lain yang sesuai untuk pekebun kecil agar tidak hanya bergantung kepada tanaman lada. Saya Anwar bin Ibrahim sebagai seorang Perdana Menteri untuk menunaikan dengan sewajarnya kewajipan-kewajipan saya. Penantian selama lebih 2 dekad, mandat kini dimaktubkan selepas PRU ke-15. Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka sebagai warga negara. Sama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri ke-10, Jumaat 9 malam, 6 Januari 2023. Saudara, haram bagi orang Islam memelihara anjing sebagai haiwan peliharaan melainkan untuk tujuan keperluan dan kemaslahatan. Untuk kupasan selanjutnya terus saja bersama rakan penyampai Ahnaf Abu Bakar di Kompleks Islam Putrajaya. Silakan Ahnaf. Ya, dia menerusi artikel Al-Kafi 886 dari Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan juga menerangkan terdapat perbezaan hukum di antara ulama 4 mazhab muktabar. Namun di Malaysia, konsep pemahaman agama Islam yang berorientasikan mazhab Syafi'i telah dipraktikkan dan merupakan budaya masyarakat setempat yang perlu diraikan. Islam memang tidak menggalakkan umatnya memelihara anjing. Ya, sekiranya tiada keperluan, antaranya penggunaan anjing pada zaman kini yang dibenarkan seperti penggunaan anjing untuk membantu kerja-kerja yang mencabar pihak keselamatan seperti mengesan penjenayah, mengesan dadah, bahan letupan seperti bom ataupun periuk api, mengesan mangsa bencana alam seperti tanah runtuh ataupun gempa bumi, sebagaimana yang berlaku di Batangkali baru-baru ini, tidak lain dan tidak bukan peranan haiwan yang bijak seperti anjing ini yang dapat dan akhirnya menemukan mangsa-mangsa yang terkorban berkenaan. Selain itu, anjing turut dibenarkan dipelihara sebagai pemburu haiwan lain, pemandu jalan, menjaga haiwan ternakan termasuk ladang dan kebun. Namun begitu, perbuatan memegang anjing secara sengaja tanpa sebarang sebab akan menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam kerana ia bercanggah dengan pegangan mazhab dan uruf di negara ini. Menurut mazhab Syafi'i, walaupun umat Islam dilarang menyentuh anjing secara sengaja, namun haiwan ini perlu dikasihi sebagaimana makhluk Tuhan lain. Jika berkunjung ke Putrajaya, terdapat satu lagi lokasi tarikan yang perlu anda lawati. Terletak di tingkat bawah Masjid Putra, Galeri Putrajaya Story memaparkan sejarah penubuhan awal bandar pentadbiran kerajaan beserta kisah di sebalik bangunan ikonik yang dibina berkonsepkan seni bina Islam. Ikuti laporan disediakan wartawan Amin Fauzi. Galeri Putrajaya Story berkonsepkan 3E, iaitu pendidikan, pengalaman dan keseronokan. Turut dipenuhi lukisan mural 3 dimensi untuk pengunjung bergambar. Di Putrajaya ini terdapat 4 buah bangunan yang menggunakan kubah. Tertentu kubah ini tidak lari daripada konsep Islami. Salah satunya adalah Masjid Putra,
kemudian pejabat Perdana Menteri, yang ketiga adalah Istana Kehakiman dan keempat adalah kediaman Perdana Menteri. Keempat-empat bangunan ini menggunakan elemen-elemen Islamik dan sebagainya. Sebagai sebuah negara Islam iaitu Malaysia sendiri menjadikan sebuah pusat pentadbiran Malaysia dan ibu kota kedua di negara Malaysia adalah untuk kita menceritakan atau keunikan Islamik, dan bukan sahaja konsep Islamik yang kita ambil daripada Malaysia, bahkan daripada negara Maghribi sekalipun, daripada luar negara, untuk kita kongsikan, mewujudkan sebuah negara yang bersatu padu dan juga kita lebih terbuka kepada semua agama. Antara sejarah yang dipaparkan di sini berkaitan masjid pertama dibina di Putrajaya, iaitu Masjid Putra. Penerangan jelas pembinaannya dipaparkan berdasarkan ciri-ciri Islamik moden serta Moorish. Masjid Tunku Mizan atau Masjid Besi yang pembuatannya menggunakan 6,000 tan besi atau 70% bahan binaan besi dengan baki 30% konkrit turut dikongsikan. Galeri Putrajaya Story baru sahaja beroperasi Oktober lalu telah berjaya menarik minat hampir 7,000 pelancong dalam dan luar negara. Sejarah dua buah masjid yang ikonik di Malaysia mampu mencerminkan Malaysia adalah sebuah negara Islam yang sentiasa menjaga kebajikan rakyatnya di samping mampu memperkenalkan Malaysia di mata dunia. Terbukti kini, masjid bukan sahaja tempat melakukan ibadah semata-mata, malah ia juga adalah pusat senti bagi penyaluran pelbagai manfaat. Amin Fauzi, laporan JAKIM untuk RTN. Pertandingan memanah berkuda yang pertama dianjurkan di negara ini iaitu Patah Timur Horseback Archery diadakan bagi mencari bakat pemanah berkuda terbaik negara. Pertandingan berlangsung selama 4 minggu di Pantai Anak Air di Kuantan, Pahang sejak November lalu berjaya mengumpulkan 40 peserta dari seluruh negara. Kita nak beri peluang kepada atlet-atlet Malaysia dari amateur level intermediate level or expert. Ya, so kita nak bagi dia orang peluang untuk bermain antara dia orang semua lah. So ini adalah usaha kami untuk membawa sukan ini ke Pantai Timur. Kita nak bagi kemudahan untuk pemanah mengasah skill dan bakat mereka di lapangan pertandingan atau lapangan medan permainan. Pertandingan yang dianjurkan oleh Kamar Sutra Equestrian Team itu menampilkan beberapa kategori mengikut peringkat iaitu single shot, double shot, triple shot, serial shot dan qobak. Qobak adalah peringkat yang paling sukar di mana para peserta perlu memanah piring yang diletakkan di atas tiang. Peserta Selangor Muhammad Zul Fadli Muhammad Yusof muncul juara keseluruhan sekaligus berjaya membawa pulang busur istimewa dari Turki serta wang tunai. Peserta yang berjaya akan mara ke pertandingan antarabangsa Piala Tengku Mahkota Pahang yang bakal berlangsung Februari nanti. Bahan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Teruskan bersama Berita Wilayah. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Ahnaf langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Baik, sedikit perkembangan sukan menjelang aksi separuh akhir pertama Piala AFF 2022. Ketua Jurulatih Harimau Malaya Kim Panggon percaya Malaysia mampu menjinakkan Thailand pada pertemuan di Stadium Nasional Bukit Jalil malam esok seandainya berjaya mengadaptasi perancangan dan taktikal yang diarahkan dengan baik ketika permainan. Jelas Panggon, Thailand yang dibimbing oleh Alexander Polking telah banyak meningkat dalam saingan Piala AFF ini sehingga muncul juara kumpulan A. Bagaimanapun beliau menegaskan pasukan negara telah pun membuat analisis terhadap setiap kelemahan skuad Gajah Perang itu selain yakin para pemain Harimau Malaya mampu mengadaptasi taktikal yang digunakan malam esok. Yes, very tough schedule. So within 3 days, we face another, kind of football team. But we have a very good coaching team here. Our performance analysis coaches are already done. Like analysis Thailand team. So we will give all the information to deliver to the players. So
I feel our players are very smart. They are quickly adapting. I think we cannot do very much practice, but I think a lot of communication among us. But they do very well. When we say something, they already catch up. Meskipun skuad negara mencatat beberapa kejayaan ke atas Thailand dalam beberapa pertemuan terakhir, Panggon tetap mahu pemainnya berwaspada dan menghormati reputasi lawan sebagai antara pasukan pilihan. Tambahnya, para pemain Harimau Malaya juga ketika ini sudah bersedia daripada segi mental dan fizikal untuk pertemuan berkenaan sebelum berkunjung ke Bangkok bagi aksi timbal balik Selasa kemudian. Perlawanan separuh akhir Piala AFF esok menyaksikan operasi stesen LRT Bukit Jalil akan dilanjutkan hingga pukul 12.30 tengah malam. Rapid KL dalam satu kenyataan berkata, bilangan train juga akan ditambah selepas tamat perlawanan. Langkah ini bertujuan melancarkan pergerakan penumpang pulang ke destinasi masing-masing. Lebih 13,000 ruangan parkir disediakan di stesen-stesen LRT dan MRT terpilih bagi penumpang yang ingin menggunakan perkhidmatan train ke stadium. Pihaknya turut menempatkan kaki tangan tambahan bagi melancarkan pergerakan penumpang keluar masuk di stesen selain kemudahan surau disediakan. Dalam pada itu, stesen integrasi juga boleh diakses bagi penumpang dari stesen Bukit Jalil yang ingin meneruskan perjalanan menggunakan train laluan berbeza. Saya, Anwar bin Ibrahim, sebagai seorang Perdana Menteri untuk menunaikan dengan sewajarnya kewajipan-kewajipan saya. Penantian selama lebih 2 dekad, mandat kini dimaktubkan selepas PRU ke-15. Memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka sebagai warga negara. Bersama Yang Amat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri ke-10, Jumaat 9 malam, 6 Januari 2023. Saudara, perkembangan negeri di bawah bayu petang ini, sambutan Hari Penjaja dan Peniaga Kecil peringkat kebangsaan bakal dilangsungkan pertama kali di luar Putrajaya. Perinciannya bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Silakan Redwin. Ya, dia. Buat pertama kali, sambutan Hari Penjaja dan Peniaga Kecil peringkat kebangsaan 2023 bakal diadakan di luar Putrajaya, iaitu di Penampang, Sabah. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkata, pada dasarnya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memberi persetujuan terhadap cadangan tersebut. Tempat di mana penjajah peniaga kecil itu berjualan. Jadi sambutan itu akan diadakan di Penampang. Dan sebelum itu saya akan buat mini karnival Hari Penjajah Peniaga Kecil juga peringkat DUN Kedamaian di tempat ini. Itu mini karnival saja sebab sambutan sebenar akan dibuat di Penampang. Datuk Iwan ditemui media selepas menyempurnakan Majlis Ramah Mesra sempena sambutan Krismas dan Tahun Baharu di Kota Belud. Dia turut mengambil maklum aduan para penjajah dan peniaga kecil yang menjalankan perniagaan sekaligus bersetuju menyalurkan peruntukan RM1 juta bagi melaksanakan fasa 3 projek tamu mingguan Tagi Nambur di Kedamaian Square bagi kemudahan penjajah dan peniaga kecil. Sementara itu, Datuk Iwan menegaskan bahawa kestabilan kepimpinan politik di Sabah adalah mustahak
bagi mengekalkan momentum pembangunan dan pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Katanya, sebarang usaha untuk mengubah kepimpinan negeri boleh merencatkan momentum yang sedang dibina bersama dengan Kerajaan Persekutuan. Beliau yang juga adun kedamaian turut menyatakan bahawa adun Pakatan Harapan PH telah membuat ketetapan konsensus kemarin untuk tidak menyokong sebarang usaha menggulingkan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor yang telah mengangkat sumpah selepas proses pilihan raya. Perkembangan banjir di Ranau. Setakat 4 petang tadi, penduduk terjejas yang ditempatkan di Pusat Pembinaan Sementara PPS Dewan IPD Ranau menurun kepada 24 orang melibatkan 8 keluarga. Menurut kenyataan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, mereka merupakan penduduk dari beberapa buah kampung antaranya Kampung Libang, Kituntul dan Marakau. Mengenai status kerja-kerja perbaikan jalan raya terputus, jalan alternatif kedua di kawasan Gereja IB kini boleh dilalui kenderaan ringan. Manakala bagi jalan di Sinarut Baru, Togudon Baru, kerja pelebaran jalan akan dilakukan pada waktu malam. JKR Sabah melalui syarikat konsesi Jalan Persekutuan sedang dalam proses penghantaran bahan pembinaan ke tapak pembaikan bagi jalan putus termasuk pemasangan box culvert dan Bailey Bridge sebagai langkah sementara. Susulan kes gastroenteritis akut AGE dan video tular kes cerit-birit di daerah Tenom. Pengarah Kesihatan Negeri Dato' Dr. Rosnani Mudin menerusi satu kenyataan media memaklumkan sebanyak 74 kes AGE dikesan melibatkan individu berusia antara 1 hingga 65 tahun. Direkodkan Pejabat Kesihatan Daerah PKD Tenom semalam. Menurutnya, pesakit mengalami gejala sakit perut, muntah, cerit-birit dan demam dan mereka dilaporkan dalam keadaan stabil setelah mendapat rawatan pesakit luar di fasiliti kesihatan kerajaan dan swasta. Siasatan awal mendapati kes melibatkan lokaliti berbeza selain terdapat kes didapati menggunakan air tidak dimasak untuk diminum. Susulan itu, PKD Tenom melakukan persempelan air di loji rawatan air Senagang SRO Kalang serta Auxiliary Amboi 1. Dapatan persempelan mendapati keadaan air jernih, tiada pelanggaran parameter kekeruhan, klorin, pH dan suhu. Ujian selanjutnya akan dilakukan bagi menilai kewujudan kuman mikroorganisma. Tambah Datuk Rosnani, pihaknya sentiasa memantau kejadian AGE di semua fasiliti kesihatan negeri, namun dalam masa sama mengingatkan orang ramai agar mengamalkan lihat, hidu dan rasa sebelum makan dan minum. Seramai 194 ketua isi rumah KIR yang terjejas fenomena air pasang besar di Kampung Faris Sandakan menerima bantuan RM97,000 daripada Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Setiap KIR mendapat RM500 disalurkan melalui agensi di bawah MUIS antaranya Pusat Zakat Sabah PZS dan Perbadanan Baitul Mal. Majlis Ugama Islam Sabah membantu setiap keluarga RM500 untuk sekurang-kurangnya meringankan bebanan keluarga yang terlibat dan juga bantuan daripada kerajaan yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Juga saya juga menyeru kepada NGO, syarikat-syarikat perniagaan agar tampil untuk bersama-sama mengurangkan bebanan yang dihadapi oleh mangsa ini. Beliau ditemui media selepas mengadakan lawatan rasmi ke daerah Sandakan. Datuk Arifin turut melawat Mahat Tafiz Darul Hasanah Taman Melanta Batu Sapi. Selain menyampaikan sumbangan MUIS sebanyak RM165,000 untuk Sekolah Menengah Integrasi Tafiz Darul Hasanah dan Pusat Pengajian Darul Hasanah. Beliau turut menyempurnakan penyampaian watika pelantikan pengerusi Masjid Wasatiyah Batu Sapi Sandakan kepada Muhammad Zarif Aizat Dato' Haji Samsudin sekaligus memberi sumbangan RM10,000 untuk menyediakan keperluan masjid berkenaan. Persatuan Pengguna Bijak Pantai Barat Sabah PPBS menyambut baik keputusan kerajaan mengekalkan kadar tarif elektrik serta subsidi tambahan RM212 juta bagi tempoh 6 bulan bermula Januari 2023. Kadar tarif elektrik tersebut melibatkan pengguna domestik maupun pengguna bukan domestik. Presiden Persatuan Pengguna Bijak Sabah, David Chan, berkata pengumuman itu ternyata melegakan rakyat khususnya mereka yang terlibat dalam perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS.
Pengekalan tarif yang dilaksanakan di Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan untuk tempoh 6 bulan pertama turut dilihat langkah tepat sekaligus berupaya membantu rakyat dalam menangani kos sara hidup ketika ini. David Chan membuat kenyataan demikian selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Ketua Pegawai Eksekutif SESB, Insinyur Teknologis Muhammad Yaakob Haji Jaafar di Kota Kinabalu. Selepas mengambil kira subsidi kerajaan, Suruhanjaya Tenaga ST berkata, di bawah sistem ICPT, harga bahan api dan kos penjanaan elektrik akan dinilai setiap 6 bulan dan akan dilepaskan kepada pengguna dalam bentuk rebat atau surcharge. Dianggarkan 99% atau lebih daripada 656,000 daripada keseluruhan pengguna elektrik tidak akan mengalami peningkatan kos penjanaan ini. Baik, paparan tadi mengakhiri perkembangan dari Sabah untuk petang ini. Teruskan kesetiaan anda menonton berita wilayah. Dengan itu, kembali bersama dengan Diana Wai di Angkasa Puri. Dia. Baik, terima kasih Redwin langsung dari Sabah. Negara ini kita tahu adalah negara pelbagai kaum, pelbagai agama. Islam tegak sebagai agama persekutuan. Kita mahu ada peningkatan kefahaman agama bukan sahaja di kalangan orang Islam, juga bukan Islam. Jika tidak, bibit-bibit Islamofobia yang tertanam dari zaman penjajah itu mungkin mempengaruhi dan mengelirukan kita. Menjadi agama itu bukan bahan dakwah yang membawa kasih sayang dan hikmah, bukan ke arah kebaikan lagi, tetapi permusuhan. Baik, saudara, kembali dalam berita wilayah. Kita ke Sarawak, fokus dari bumi ke Nyalang hari ini. Lembaga Lada Malaysia Sibu telah mengagihkan 7.6 juta ringgit bantuan kepada pekebun kecil lada di negeri itu. Perinciannya bersama rakan penyampai Vanessa Mering. Silakan Vi. Ya, dia Lembaga Lada Malaysia MPB Sibu telah mengagihkan 7.6 juta ringgit bantuan kepada 346 orang pekebun kecil lada yang layak di kawasan seliaan MPB Sibu sepanjang tahun 2022. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peladangan dan Komoditi KPK, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, daripada jumlah tersebut seramai 96 orang merupakan penerima skim tanaman lada baharu STLB, manakala seramai 250 orang pula daripada skim tanaman lada matang STLM. Jelasnya kerajaan akan terus membantu menaik taraf kehidupan para pekebun kecil lada di seluruh negara, khususnya Sarawak, melalui penyaluran pelbagai bantuan di samping terus memperkasa peranan MPB selaku badan yang mengawal selia aktiviti industri lada di negara ini. Bantuan itu ialah dari segi baja dan juga racun. Di samping kita memberi technical training dan sebagainya kepada pekebun kecil. Ujarnya sehingga kini MPB memiliki 9 buah pejabat cawangan di seluruh Sarawak. Tambahnya MPB Sibu secara khususnya berperanan dalam menyelia aktiviti industri lada yang meliputi kawasan Sibu, Mukah dan Kapit. Beliau berkata demikian dalam sidang media di MPB Sibu. Terdahulu, Timbalan Perdana Menteri berucap pada majlis santai bersama warga Sekolah Kebangsaan St. Mary di Sibu. Beliau memberitahu pembangunan pelajar untuk menguasai bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM penting ke arah melahirkan generasi yang kreatif dan inovatif. Di peringkat Parlimen kami sebagai contoh, kita masih menjalankan program untuk menggalakkan anak-anak kita menguasai bidang sains, teknologi, matematik dan juga engineering, STEM. Sebab sekarang ni kalau kita melihat dalam negara kita, penguasaan dalam bidang STEM amat lemah sekali. Dan sebab itulah saya kira kita perlu mengadakan program. Kalau ada
Datuk Seri Fadilah yang pernah mendapat pendidikan awal di SK St. Mary tersebut turut berkongsi kenangan bersama para murid-murid dan berharap semua warga sekolah dapat meneruskan kecemerlangan sekolah tersebut. Ujarnya disiplin yang tinggi perlu diterapkan agar dapat melahirkan model insan yang berilmu dan membantu negara pada masa depan. Hadir sama Timbalan Menteri Pendidikan dan Inovasi Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapai dan Ahli Dewan Undangan Negeri Katibas Lidam Ahsan. Beliau akan meneruskan lawatan rasmi di Sibu sehingga esok. Jalan konkrit sementara dari Lebuh Raya Pen Borneo ke kawasan Vista Perdana Miri kini giat dilaksana. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata ia sebagai akses sementara pengguna jalan untuk berulang-alik ke kawasan berkenaan. Datuk Seri Lee memberitahu akses masuk sementara yang terletak di laluan hujung bangunan rumah kedai merupakan alternatif untuk ke Vista Perdana selepas lampu isyarat sekiranya pengguna membuat pusingan balik dari arah Pujut Bypass Link menggunakan Lebuh Raya Pen Borneo. Walau bagaimanapun, beliau menyatakan terdapat sedikit kelewatan projek pembinaan akses sementara yang menelan kos kira-kira RM300,000 itu disiapkan kerana faktor cuaca yang tidak menentu. Namun beliau berharap ia dapat disiapkan sebelum perayaan Tahun Baru Cina ini bagi memberi keselesaan kepada pengguna jalan raya di kawasan tersebut. Lampu lalu lintas di sini dan lampu lalu lintas ini sudah siap pada hujung tahun dan ikut plan itu kita ada jalan keluar daripada Vista Perdana. Beliau memberitahu pemberita di Miri selepas meninjau perkembangan projek akses sementara Vista Perdana yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri menerusi Jabatan Kerja Raya dan Syarikat Perumahan Naim Land Sdn Bhd. Tambahnya lagi, sebuah jalan baru secara kekal bakal dibina bagi menghubungkan Vista Perdana dan Lebuh Raya Pen Borneo apabila projek perumahan baru dimulakan oleh Syarikat Perumahan Negara Berhad kelak. Pemimpin di peringkat komuniti diseru agar mengesan penduduk yang kurang berkemampuan seperti golongan miskin untuk didaftarkan di dalam e-Kasih dan seterusnya mendapatkan bantuan yang sepatutnya, antaranya seperti bina baru rumah dan baik pulih rumah. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kitang Loh Kie Chiang memberitahu kerajaan mempunyai pelbagai bantuan bagi golongan miskin tetapi ia perlu didaftarkan di dalam e-Kasih bagi menyenangkan kerja-kerja penyaluran maklumat dan bantuan. Loh yang juga pengerusi Majlis Perbandaran Padawan MPP memberitahu sejak tahun 2016 sebanyak 185 keluarga telah dibantu di bawah program Baik Pulih Rumah dengan jumlah keseluruhan hampir RM2.9 juta. Katanya pada tahun ini MPP masih menunggu Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan bagi menyalurkan dana bagi program Baik Pulih Rumah untuk golongan miskin. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas penyerahan kunci rumah bina baharu program pembasmian kemiskinan bandar kepada penerima Rosli Keter di Kampung Sejijak di Kuching. Dalam pada itu, Rosli Keter 59 tahun berterima kasih kepada kerajaan kerana telah merealisasikan impiannya untuk mempunyai rumah yang selesa untuk keluarga besarnya. Beliau yang bekerja sebagai buruh kasar dan bergaji harian mempunyai 8 orang anak berumur 11 sehingga 38 tahun. Laluan atau lencongan alternatif sementara dari Semerahan ke Laluan menuju BDC Jalan Setiaraja, Stutong dibuka sementara kepada pengguna jalan mulai hari ini. Datuk Bandaraya Kuching Selatan, Datuk Wee Hong Seng berharap laluan sementara itu dapat mengurangkan kesesakan trafik berikutan kerja-kerja pembaikan dan naik taraf Jalan Raya Kuching Semerahan Expressway. Katanya laluan alternatif itu akan digunakan sementara sehingga kerja-kerja naik taraf 5 buah bulatan di laluan tersebut yang dijadual siap sebelum atau pada November tahun ini. Menurut Datuk Wee Hong Seng, perkara itu diambil selepas perbincangan bersama pihak pemaju perumahan untuk menggunakan laluan tersebut yang terpaksa melintasi beberapa kawasan perumahan dan pemilik tanah persendirian. Jelasnya pihak kontraktor dan pemaju
Laju Perumahan bersetuju membenarkan orang awam menggunakan laluan itu serta bersedia untuk meletakkan papan tanda sementara serta melakukan kerja-kerja pembersihan bagi memberi keselesaan kepada pengguna jalan raya tersebut. Of course, it will make some inconvenience for the resident inside, but let be assured that this is a temporary measure. All right. So once all the traffic have slow down and all that, then we will see how we're going to, because we also try to find ways to smooth all the traffic around the area. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan lawatan ke laluan baharu tersebut di Jalan Kuching Samarahan Expressway. Dalam pada itu, Datuk Wee mengingatkan mana-mana pihak agar tidak mempolitikkan isu kesesakan jalan raya tersebut, namun sebaliknya membuat aduan kepada pihak yang tepat untuk menyelesaikan isu berkenaan. Sementara itu, dalam satu kenyataan media, pihak Jabatan Kerja Raya mengingatkan pengguna jalan raya bahawa laluan tersebut hanya boleh digunakan oleh kenderaan ringan dengan had muatan 5 tan ke bawah, manakala had laju yang dibenarkan adalah 30 km sejam sahaja. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menerima kunjungan hormat daripada ahli Lembaga Baitul Mal dan Wakaf di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia Kuching pagi tadi. Kunjungan hormat tersebut bertujuan untuk memperkenalkan pengerusi Lembaga Baitul Mal dan Wakaf yang baharu, iaitu Datuk Abang Hilmi Tan Sri Abang Ikhwan menggantikan Datuk Putit Mat Zain. Semasa kunjungan hormat tersebut, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari turut diberi taklimat berkaitan perkembangan aktiviti lembaga berkenaan sepanjang tahun lepas. Antara ahli Lembaga Baitul Mal dan Wakaf yang hadir pada kunjungan tersebut adalah Datuk Sri Abang Abdul Karim Tun Openg, Profesor Datuk Dr. Jamil Hamali dan Datuk Kipli Yassin. Turut hadir Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha dan Pengurus Besar Tabung Baitul Mal Sarawak, Datuk Abang Muhammad Sibli, Abang Muhammad Naili. Sekian berita dari Sarawak dan salam perpaduan. Kita kembali bersama di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih V langsung dari Sarawak. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan berangkat ke Masjid Abu Bakar Cameron Highlands bagi menunaikan solat Jumaat. Keberangkatan Sri Paduka Baginda disambut Menteri Besar Pahang, Datuk Sri Wan Rosdi Wan Ismail. Kadi Cameron Highlands Ustaz Muhammad Khalil Muhammad Zari Al-Hafiz membacakan khutbah bertajuk Integriti dalam Pekerjaan disusuli memimpin solat Jumaat. Muhammad Khalil dalam khutbahnya mengajak jemaah supaya meningkatkan integriti, sifat jujur, telus dan amanah untuk mencapai keredaan Allah Ta'ala. Selesai menunaikan solat, Al-Sultan Abdullah berkenan mengurniakan sumbangan kepada 61 golongan asnaf sekitar daerah tersebut. Di Mahkamah Session Temerloh, sepasang suami isteri mengaku tidak bersalah atas pertuduhan memperdagangkan seorang kanak-kanak bawah umur untuk eksploitasi seks. Manakala 4 lagi lelaki lain didakwa merogol dan mencabul seorang kanak-kanak bawah umur. Kesemua tertuduh mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Jamaluddin Mat. Tertuduh Muhammad Rizal Hamzah berdepan 8 pertuduhan, manakala isterinya Intan Wahidah Muhammad Nur berdepan 7 pertuduhan. Sementara itu, 4 tertuduh lain Muhammad Abdul Hafiz Endod berdepan 3 pertuduhan, Ahmad Rizwan Ismail 2 pertuduhan, Muhammad Ismail Burhan 3 dan Kamaruzaman Basir 1 pertuduhan. Kesemua mereka didakwa melakukan kesalahan itu antara April hingga September lalu di Felda Purun dekat Berak. Mereka dibenar ikat jamin 6 hingga RM35,000 dengan syarat tambahan tidak boleh mendekati mangsa sehingga kes selesai. 1 Mac depan ditetapkan tarikh sebutan semula kes. Seorang anggota bomba cedera selepas kenderaan unit bantuan perkhidmatan kecemasan EMRS dinaiki dirempuh kenderaan lain ketika melakukan rawatan awal mangsa kemalangan di kilometer 244.1 LPT1 berhampiran Kuantan awal pagi tadi. Nahas turut menyebabkan 4 termasuk pemandu dan penumpang kenderaan lain cedera.
Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang, Ismail Abdul Ghani berkata, ketika kejadian, anggota bomba terbabit sedang melakukan rawatan awal terhadap mangsa yang cedera dalam kemalangan sebelum itu. Bagaimanapun, sebuah kereta yang cuba mengelak kemalangan tersebut telah merempuh lori dan kenderaan EMRS bomba yang berada di tepi lebuh raya. Akibat rempuhan itu, seorang anggota bomba yang berada dalam kenderaan EMRS tercampak dan mengalami kecederaan, manakala 2 lagi anggota terselamat. Susulan kejadian, sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Gebeng dikejarkan ke lokasi, manakala mangsa yang cedera dihantar ke Hospital Tengku Ampuan Afzan. Lebih 100 penduduk kampung Miak di Gua Musang, Kelantan mendakwa kehidupan mereka terjejas selepas jambatan kayu balak yang menjadi laluan utama ke kampung itu runtuh 2 minggu lalu. Mereka memohon pihak berkaitan dapat mengambil tindakan segera memperbaiki semula jambatan berkenaan bagi memudahkan urusan harian. Dalam kejadian 21 Disember lalu, jambatan balak berusia lebih 50 tahun yang merentasi Sungai Depok dihanyutkan arus deras kepala air ketika hujan lebat. Susulan itu, urusan harian penduduk seperti membeli keperluan bekalan makanan, menghantar anak ke sekolah dan menghantar hasil tanaman ke bandar tergendala. Sebagai alternatif, mereka membina titian ringkas menggunakan pokok balak bagi membolehkan urusan berkaitan dilakukan. Setiap tahun memang penduduk kampung Miok ni terlalu kulit lah dengan keadaan kampung jalan butuh memandang jalan ni wetok untuk tubik ke asrama tanah anak butuh tak tahu bila buat. Saya harap pihak-pihak bertanggungjawab lah percepatkan untuk urus jalan untuk mudah hantar anak-anak sekolah. Kita penduduk Miok lepas susah sikit untuk keluar mencari bekalan lah. Maknanya kita perlu satu bantuan daripada penduduk lalu untuk bantu kami di sini untuk menerima supaya mengangkat anak-anak sekolah hari ini daripada 30,000 hari ini penduduk pelajar kita sini berada di asrama untuk SK jasa lah. Jadi kita di sini terima bantuan daripada penduduk kampung lalu tu untuk menghantar anak kita ke sana. Anak kita daripada kampung Miak Ngalepan ni sampai ke Sungai Depok. Dan dari Sungai Depok tu kita perlukan kenderaan lain daripada pengusaha penduduk kampung lalu lah. Pasal jambatan tu masa dulu tu boleh lagi lah. Sejak jadi hujan lebat apa semua tu dia terhakis jadi butuh. Saya pun minta untuk selesailah masalah jambatan ni untuk ke kampung Miok. Senang penduduk kampung atau anak-anak sekolah anak-anak sekolah pun ramai duduk luar payah. Nak tubik masuk tu payah. Bagi penduduk sini pun nak tubik beli parai pun memang payah lah. Cuilah siapa-siapa. Kegiatan penyelewengan diesel bersubsidi menggunakan lori tangki minyak sawit tumpas menerusi serbuan di sebuah premis di kawasan perindustrian Silibin Ipoh. Serbuan dijalankan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Perak melibatkan rampasan lebih RM700,000. Pengarah KPDN Perak Saiful Lizan Kamaruzaman memaklumkan 5 pekerja termasuk 3 daripadanya warga asing ditahan bagi membantu siasatan. Modus operandi sindiket menggunakan lori tangki bekalan minyak sawit untuk membawa diesel bagi mengaburi pihak berkuasa. Kira-kira 6,000 liter diesel dirampas, termasuk 4 kepala lori dan peralatan bagi menjalankan aktiviti berkenaan. Premis dipercayai beroperasi sebulan lalu tanpa lesen yang sah. 4 bot tunda tempatan ditahan Jabatan Perikanan Pulau Pinang kerana menceroboh kawasan tangkapan ikan. Penahanan ini membawa kepada penemuan 2.9 tan metrik ikan dengan nilai rampasan kira-kira 2.8 juta ringgit. Bot tunda ini menceroboh kawasan kurang dari 15 batu nautika serta menggunakan kru asing tanpa permit. 2 bot ditahan berhampiran Muka Head serta masing-masing satu di Gertak Sanggul dan Tanjung Piandang.
Jadi dalam tempoh 2 hari berturut-turut, pagi dan petang, pasukan penguasaan kita menjalankan melakukan kes tangkapan dan penyitaan kepada 4 buah vessel zon C yang menceroboh kawasan, yang beroperasi di bawah 15 batu nautika yang dibenarkan dan menggunakan kru asing tanpa permit. Jadi kesemua vessel yang ditahan tu kita sita dan dia adalah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 8B Akta Perikanan, iaitu melanggar syarat-syarat lesen. Pelbagai dadah bernilai 3.8 juta ringgit dirampas dalam serbuan di Melaka dan Selangor. 2 pasangan suami isteri antara 8 suspek warga tempatan turut ditahan menerusi 4 serbuan berasingan di Serkam Rabu lalu. Hasil disikan juga mendapati dadah-dadah ini adalah untuk dihantar bagi pasaran luar negara. Sedikit ini dikesan aktif sejak awal tahun 2022. Hasil saringan ujian awal, polis kata semua tangkapan yang dibuat didapati negatif. Pihak polis juga telah pun menyita harta milik sindiket yang bernilai ringgit Malaysia RM283,770. Kesemua suspek merupakan nelayan tempatan dipercayai aktif sejak awal tahun lalu di reman 7 hari. Aktiviti pengedaran dadah tersebut dipercayai bagi pasaran luar negara. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Kita ikuti naratif khas bersama Perdana Menteri pada pukul 9 malam nanti. Yang sahih di RTM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan.